Kau bagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ba'du. Sidang penonton yang dihormati dan dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita bersiaran di FB Live Masjid Datuk Kelana Petra untuk membicarakan satu program yang dipanggil, program ini kita panggil Bicara Buku Iqra, siri yang ke-10. Tajuk buku kita pada malam ini ialah Quran yang belum kita baca. InsyaAllah kita ada seorang panel yang cukup istimewa yang didatangkan khas daripada negeri Pantai Timur. Nanti saya perkenalkanlah siapa dia punya panel kita, insyaAllah. Sebelum itu kita mulakan program kita pada malam ini 14 September 2021 dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita sedekahkan pahala bacaan kita ini kepada Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'in, kepada muslimin, kepada kedua ibu bapa kita dan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, terutamanya penduduk-penduduk nilai di Negeri Sembilan ini. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya sebagai pengerusi ataupun moderator untuk program malam ini yang ditugaskan. Nama saya Nazrul bin Nasir, berasal daripada Selangor, Kelang, Selangor. Tapi telah menetap di Nilai ini selama 20 tahun lebih lah. Alhamdulillah. Okey, untuk meneruskan program kita pada malam ini, saya akan perkenalkan panel kita pada malam ini ialah yang bernama Ustaz Lokman Makhtar. Betul Ustaz? Yang berasal daripada Pantai Timur Kelantan. Betul Ustaz? Ada saya kalau sebut pasal Kelantan ni Ustaz, Allah Akbar. Memang orang kata terkenang-kenang nak pergi bila nak pergi Kelantan negeri ni. Ustaz, Kelantan area mana Ustaz? Bacok. Oh, Bacok. Okey. Saya ingat 2 tahun lepas saya pernah pergi Kelantan lah. Ziarah makam Tok Kenali. Lepas tu pergi ziarah makam Tok Selehor, betul? Ya, betul. Tok Selehor, lepas tu tempat suluk dia tu. Memang orang kata mengisahkan lah. Saya memang suka ziarah ni Ustaz. Bertemu-temu ulama dan makam-makam ulama ni. Okey, sebelum tu saya bacakan sedikit biodata panel kita pada malam ini. Nama penuh beliau tadi saya dah sebut, Ustaz Lokman Makhtar, berasal dari Kelantan. Sebelum menjadi penulis, beliau Ustaz Lokman pernah bertugas sebagai Ketua Editor Jabatan Majalah Telaga Biru dan editor majalah Solusi dan juga pensyarah di pensyarah komuniti di Kolej Komuniti kan Ustaz? Ya, Kolej Komuniti. Kolej Komuniti. Kat mana tu Ustaz? Di Kolej Komuniti Selayang. Oh, Selayang. Okey, baik. Tapi itu dululah tuan-tuan. Kini beliau telah bertukar kejayanya. Kerana terlalu cintanya pada ilmu dan buku,
membuatkannya beliau nekat meninggalkan jawatan-jawatan itu demi menjadi seorang penulis buku sepenuh masa. Betul sah? Allah doa-doakan. InsyaAllah. InsyaAllah malam ni kita bicara buku santai-santai ya sah. Betul. Boleh sah? Boleh. Okey, antara cita-cita Ustaz Luqman, beliau ingin menulis 300 tajuk buku. Masya Allah. InsyaAllah semoga tercapai hasrat Ustaz. Amin. Sama-sama kita doakan sah. Amin. Namun begitu, di sebalik 300 tu pun dia dah siapkan 16 naskah telah diterbitkan. Baru dah. Betul sah? Masya Baru Allah. 16. 16 tu pun baru 16. 16 tu pun dah banyak lah tu Ustaz. Okay, antara tajuk buku-buku terbitan terkini beliau tahun 2021 ialah pertama Al-Quran yang belum kita baca, iaitu buku yang menjadi perbincangan kita pada malam ini. Yang kedua Quraniyah 1 dan 2, iaitu siri buku teka-teki Al-Quran. Betul sah? Betul. Baik. Baik Ustaz. Sebelum tu tanya khabar lu. Apa khabar Ustaz? Sihat lah? Alhamdulillah, semangat. Semoga kita dijauhkan daripada COVID-19 insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Bagi meneruskan acara program kita pada malam ini, saya sebagai moderator ataupun kamilah sebagai penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama-sama kami untuk menjayakan program malam ini. Dan beberapa soalan akan ditanyakan kepada Ustaz Luqman sebagai panel. Kita ada beberapa soalan lah. Dan kalau ada soalan daripada para penonton, kita boleh baca daripada komen-komen dekat FB Live tu pun Ustaz boleh spontan jawab, boleh Zah? Boleh insyaAllah. Yang mana boleh jawab. Baik. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Soalan pertama kita, bagaimanakah boleh tercetusnya idea untuk menulis buku ini? Boleh Ustaz ceritakan sedikit? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali Al-Fadhil Ustaz Nazrul, Tuan Mustaqim dari belakang tabir, dan juga sahabat Tuan Imam Andi, sahaja aku jadi imam untuk buku beliau, dan tak lupa kepada jemaah masjid yang dikasihi sekalian. Saya ingat kita pernah bertemu dahulu suatu ketika dan kita bertemu lagi secara maya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita jodoh untuk bertemu lagi secara fizikal selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak formal. Ini macam formal pula, macam kuliah pula. Senasra pun cakap tadi kita sembang-sembang saja. Ya Ustaz? Ya. Tengok di belakang Ustaz tu ada buku-buku dan ini merupakan perpustakaan masjid menggambarkan tahap kecintaan ilmu pihak masjid dan jemaah di sekitarnya. Dan lebih menguatkan lagi, ada program yang seumpama ini yang saya kira saya pengalaman saya ini pertama lah pihak masjid jemput bincang kenaan dengan buku. Biasa jemput untuk kuliah, untuk ceramah kan, tapi ini khusus untuk buku dan dia sudah tentulah memenuhi kehendak jemaah sendiri. Dan ini sekali lagi menggambarkan tahap kecintaan ilmu pihak masjid dan jemaah masjid sekalian. Alhamdulillah, saya menumpang semangatlah kalau kiranya. Soalannya apa tadi, tak ingat dah saya. Boleh Ustaz ceritakan sedikit bagaimana boleh tercetusnya idea untuk menulis buku ni lah. Baik. Terima kasih Ustaz Nasrul. Kita sembang dia jadi tak ni. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya istiqamah dan ikhlas dalam berkhidmat untuk agama ini melalui buku Al-Quran yang belum kita baca. Kalau saya tunjuk kat sini, buku kecil saja tuan-tuan, malu nak banding dengan kitab ulama zaman dahulu. Buku ni asal dia dari segi kandungan ialah kutipan-kutipan saya sepanjang kita nak baca buku, dengar kuliah, kita kutip. Saya punya style macam tu lah.
Kita ada beberapa projek-projek yang berjalan serentak, projek buku ni, tak tahu nak terbit bila. Jadi kita sepanjang perjalanan itu kita kutip masuk. Projek buku ini, nama tak ada lagi sebelum pada itu, ialah saya mengutip cerita-cerita yang ataupun pengalaman-pengalaman yang membuatkan saya tersentak, membuatkan saya rasa teringat atau terfikir ada ayat ni dalam Al-Quran. Sebab itulah buku ni sebagai orang kata tusukan untuk diri saya sendiri, Al-Quran yang belum engkau baca. Jadi nampak orang lain terasa pula. Ini sama-sama rasa lah. Al-Quran yang belum kita baca. Yang menghimpunkan saya kata lebih 50 kisah yang membuatkan kita berkata Al-Quran yang belum kita baca. Oh, ada ayat ini dalam Al-Quran. Saya kumpul. Yang menjadi pencetus untuk nak terbitkan buku itu, buku ni terbit sempena Ramadan dalam PKPO ni, tahun ni. Yang menjadi pencetus untuk terbit buku ini ialah, dan dapat tajuk buku ni ialah satu peristiwa. Saya tengah buat projek lain, jumpa kisah ni, terus buat untuk buku ni. Peristiwa iaitu berlaku setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata rahmatullah, kita doakan panjang umur kita, dapat lagi bertemu dengan Rabiul Awal yang tak lama lagi tuan-tuan, bulan 10. Kalau ikut 12 Rabiul Awal, 10 bulan 10. Kita mudah-mudahan dapat meraihkan lagi, menambah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengah buat satu projek. Jadi kisah dia berkaitan dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia apabila Rasulullah wafat dan menjadi kejutan kepada seluruh warga Madinah, para sahabat semua terkejutlah pada cerita. Dan memang tak sangka, sahabat Nabi tak percaya, sampaikan Umar dalam keadaan itu dia orang dah berkumur dah di masjid, dia tunggu apa berita rasmi dari rumah Sayyidatina Aisyah, Rasulullah ni itu dah wafat ke tidak sebenarnya. Sayyidina Umar dia dengan dia tak diterimanya, dengan keadaan emosionalnya, dia sampai berdiri, dia kata siapa yang kata Muhammad mati aku pancung tengkuk dia. Ni Sayyidina Umar. Dia macam-macam lah hujah. Wallahi dia kata Muhammad tak mati lagi. Allah panggil sekejap saja. Nanti Allah hantar semula Muhammad. Sebagaimana Isa alaihissalam, dia berhujah-hujah lah. Muhammad tak akan mati sehingga Allah hapuskan munafik di muka bumi ini. Dia hujah. Jadi orang kadang tu orang senyap. Umar tu rahmatullah apabila suara dia begitu. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar datang. Panjang ceritanya, orang pergi jemput Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar masuk rumah anak dia Sayyidatina Aisyah, tengok Nabi SAW dan berlakulah Allah tu babak-babak yang kata boleh miti air mata lah bila ni. Dan confirm pasti Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, meninggalkan para sahabat dan kita semua. Lalu apabila Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah nak masuk ke masjid, rumah Nabi, dia bertempel dengan ni, rumah Sayyidatina Aisyah, masuk masjid, Umar dah tengok rupa Sayyidina Abu Bakar tu lain macam saja. Dan sampai dekat Abu Bakar kata, Umar duduk. Umar tak nak duduk. Umar duduk. Dia tak duduk juga. Masa tu bukan kata Umar tak dengar, tapi dia mungkin dah orang kata terlalu terasuk dengan fikiran dia. Sampai duduk tengah berdiri macam tu, Abu Bakar pun kata berucap di hadapan orang ramai. Abu Bakar bucak apa tuan-tuan rahmatullah? Dia kata, saya ambil, yang ni saya masukkan dalam buku di bahagian kata penulis. Sayyidina Abu Bakar kata, hadirin sekalian, sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup, tak mati-mati. Allah berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Surah Ali Imran ayat 144. Maksud dia, Allah berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad ini tak lain tak bukan ialah sebagaimana utusan Rasul sebagaimana sebelumnya sudah ada Rasul-Rasul yang datang sebelum itu. Afa'im mat. Lalu adakah sekiranya nanti dia, yakni Nabi Muhammad meninggal dunia ataupun terbunuh, awil qutil inqalabtum ala a'qabikum, lalu kamu semua akan berpaling semula ke perangai lama, ke agama lama. Rahmatullah. Ayat ini makna kata Allah dah sebut dah tentang kematian Nabi SAW. Nabi sama juga dengan Rasul-Rasul yang terdahulu sampai masa akan meninggal dunia.
Ini ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan ayat itu Omar yang tadi duduk berdiri, duduk kaku itu, dia tu tanya, ada ayat itu dalam Quran? Oh, ni tempat dia, tuan-tuan. Omar kata, ada ayat itu dalam Quran? Abu Bakar tak jawab. Memang ada lah. Dan Ibnu Abbas yang meriwayatkan keseluruhan cerita tu, dia kata apa? فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. Ibnu Abbas kata, sungguh seolah-olah orang ramai tak pernah tahu bahawa Allah dah turunkan ayat ini sehinggalah Abu Bakar yang bacakan ayat itu. Baru orang perasan. Dan lepas pada tu Umar kata apa? Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha. Sungguh aku pun baru perasan, baru sedar ada ayat ni setelah aku dengar Abu Bakar baca. Ini yang menyebabkan kisah ini, tuan-tuan rahmat Allah, kemudian adalah apa yang berlaku selepas pada tu. Tapi kisah ni kaitan dengan soalan yang Ustaz Nasrul tanya, menyebabkan saya jadi ada semangat. Ini yang aku cari, menjadi pencetus. Lalu bahawa pengalaman, orang kata pengalaman kita baca Quran ataupun orang ceramah, orang kita dengar, ada ayat ni dalam Quran, itu bukan pengalaman kita sahaja, dia juga pengalaman para sahabat, Sayyidina Umar sendiri dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Apabila ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar tu, mereka dah baca, dah hafal dah. Tapi seolah-olahnya baru pertama kali dengar apabila berlaku situasi itu. Ini pencetus, tuan-tuan. Jadi daripada kisah ini, saya pun Allah bagi semangat, lalu kumpulkan kisah-kisah yang saya dah kumpul selama ni. Memang kumpul nak cari balik sumber pun dah tak jumpa, lantaklah kumpul di tempat dan alhamdulillah dapat hasilkan buku. Wallahu a'lam. Tu untuk sama pertama. Sekian Ustaz Nasrul. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawapan yang cukup, orang kata apa, mantap dan padu. Alhamdulillah. Okey baik Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, berdasarkan pengalaman Ustaz lah kan, bab mana dalam buku ni lah, buku Quran yang belum kita baca ni, yang paling orang suka atau minat? Ya. Soalan tu saya kita tak buat poll, tak buat tinjauan, jadi tak tahu, tak ada nak bercakap bagi pihak orang lain. Kalau tanya saya ada cerita dia, saya tanya tadi kebetulan, tanya isteri saya, dia ada cerita lain, kata pengalaman tu tak sama. Walau bagaimanapun saya boleh sebut mungkin yang orang mungkin paling suka atau peminat, ni juga berdasarkan respon-respon ada pembaca sebelum-sebelum ni, iaitu kisah, kalau dalam buku dia kisah yang ke-6. Dia kisah berkenaan dengan seorang hamba dengan raja dia. Raja ni dia ada hamba ni cerdik sangat. Raja ni sangat suka pada hamba ni. Sampai satu hari dia kata, wahai fulan, nama dia tak disebut, mintalah apa saja, aku nak bagi. Jadi hamba kata, betul kan tuan nak bagi? Tuan aku nak bagi. Ya, minta apa saja. Jadi hamba tu pun kata, kalau macam tu tuanku berikan saya duit dinar sebanyak nombor yang ada dalam ayat yang saya baca. Ini kisah kat situ, tuan-tuan. Tuanku bagi saya duit sebanyak nombor yang ada dalam ayat yang saya baca. Raja tu bagus ni kan. Dan ini seorang hamba. Ya Allah, kita orang merdeka, dia hamba. Jadi lepas tu tuan tu kata, okey, silakan, saya boleh bagi. Lalu tu baca kat sini lah. Panjang dia punya ni. Hamba tu baca mula-mula, wa ilahukum ilahu wahid. Ambil ayat tu. Dan Tuhan kamu Tuhan yang satu. Jadi makna kata 1 dinar raja tu bagi. Raja tu bagilah 1 dinar kat tuan tu. Dan kat hamba tu. Lalu hamba tu baca pula ayat berikutnya. Saniyasnain idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua dalam gua. Makna dari situ angka yang ada dalam ayat tu 2. Jadi raja tu bagi 2 dinar. Kemudian hamba baca lagi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kufur orang yang mereka yang berkatakan Allah ni 3 dalam 1. Mana 3 angka dia. Kalau tu bagi. Cerita dia tahun panjang lah. Tu baru 3. Kalau nak cerita habis, memang malam ni sampai ke situ je lah. Jadi hamba tu baca ayat ke-4, ayat yang ada angka 5, ke-6, ke-7. Sampailah, tuan-tuan rahmati Allah. Sampailah raja tu gelabah, kalau saya boleh sebut, sampai ke ayat 60. Hamba tu baca, thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian
di neraka tu ada rantai yang panjangnya 70 kali hasta, 70 hasta. Lalu mereka dihumbai ke sana. Jadi raja tu kena bagi 70 dinar. Sampailah tuan-tuan rahmat Allah, apa sampailah hamba tu baca ayat yang ada angka 1000. Jadi saya secara peribadi kisah ini, Masya Allah, aku baru sedar adanya angka-angka ini dalam Al-Quran. 1, 2, 3, 4. Jadi sampai berapa? Itu projek lain pula saya nak duduk terfikir untuk buat. Kembali pada cerita tadi, hamba tu baca dah sampai ke ayat 1000. Raja tu pun dah kena bagi keluarkan 1000 dinar daripada gelabah. Raja tu kaya macam mana pun, manusia dia kedekut tu ada juga. Dah dia pun dah sudah apa ni. Kemudian datang ni nak habis cerita lah. Datang pegawai dia tu, menteri dia bisik kat belakang telinga dia gini. Raja tu pun terkejut. Raja tu kata, wahai fulan, wahai hamba aku ni, kita berhenti setakat ni, aku merdekakan kau. Merdeka tu hamba tu kata, sebab apa tuanku kata macam tu? Cerita ayat saya tak habis lagi kan kalau ni. Dia kata, aku tak nak nanti kau baca sampai pada ayat. Ni ayat penting. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. Surah Al-Saffat ayat 147. Maksudnya apa? Dan kami hantarkannya, utuskannya kepada kaum yang seramai 100,000 orang atau lebih. Jadi angka yang ada dalam ayat tu berapa tuan-tuan? 100,000. Tak menangis raja tu nak bagi 100,000 dinar kepada hamba tu. Dia kata, baik aku merdeka dulu, siap-siap kawan ni. Jadi tuan-tuan rahmatullah, ceritanya habis kat situ lah. Moral of the story-nya, saya pribadi, Allah kata, fakta-fakta menarik dalam Al-Quran ni banyak lagi kita tak tahu. Dan sekarang ni projek yang beriringan, saya duduk sekumpul fakta angka dalam Al-Quran. Cetusan daripada kisah inilah. Rupanya banyak lagi tuan-tuan rahmatullah. Kan? Itulah. Saya kira kalau orang nak baca kisah menarik, itu jugalah. Terima kasih Ustaz Azul. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Okey Ustaz, untuk kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Boleh tak Ustaz kongsikan satu contoh ayat dalam Al-Quran yang dijadikan kisah dalam buku ini? Yang mungkin kita tak perasan pun ada dalam Quran ayat ni. Untuk pedoman penonton pada malam inilah. Silakan. Baik Allah. Soalan yang sangat menyentuh hati ya. Yang paling saya hanya boleh kaitkan diri dengan diri saya tuan-tuan Allah. Kalau tanya apa satu contoh ayat, saya ingat kita pergi kepada kisah pertama dalam buku itu yang saya letakkan. Dan kisah itu menggambarkan perkara kisah yang paling memberi kesan kepada diri saya. Dan dalam kisah itu bukan ada satu, ada 2 ayat. Dan ayat ini mungkin satu kita sangat biasa, yang satu mungkin kita tak perasan ada. Kita dah baca dah khatam Quran ni setiap kali Ramadan. Kisah dia berkenaan dengan seorang guru buta. Guru buta yang butanya sejak lahir tapi dia hafal Al-Quran. Kita ni cilik mata tapi tak hafal lagi Al-Quran. Dia buta tapi cilik hatinya, cilik akalnya, dia hafal Al-Quran. Jadi satu hari dia kata kepada anak murid dia. Dia kata, saya ni buta sejak kecil, saya tak pernah rasa galak, rasa tak puas hati, tak dapat nampak ni. Kecuali ada 2 benda yang saya galak, tak dapat tengok. Gitu. Saya nak tengok, kalau boleh nak tengok sangat. Nak tengok, benda lain tak apa, tapi 2 benda ni yang saya rasa Allah kalau dapat tengok. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang tanya apa 2 benda tu? Tuan guru tu kata 2 benda tu ialah manusia, yang kedua langit. Manusia, yang kedua langit. Orang yang buta sejak lahir tak pernah nampak apa saja. Tak pernah apa pun. Dalam banyak-banyak benda dia nak tengok manusia dan langit. Apa cerita? Dan sebut manusia dan langit bagi kita yang cilik mata ni, apa yang istimewa sangat tu. Lalu tuan guru tu kata, aku nak tengok sangat benda ni kerana manusia Allah sebut dalam Al-Quran. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah tuan-tuan, sentak tuan-tuan. Surah At-Tin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh
kami jadikan manusia dalam rupa bentuk terbaik. Itu. Saya sebelum pada tahu baca kisah ni, kita ayat surat kita baca itu sambil tidur pun boleh ni. Tak rasa. Tapi bila daripada ayat keluar daripada mulut tuan guru yang buta ni, ayat tu jadi mahal. Itu seolah-olah aku tak pernah baca ayat ni. Itu pertama. Langit pula dia kata sebab Allah sebut dalam Al-Quran. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Sungguh kami jadikan di langit buruj, gugusan-gugusan bintang. وَجَعَلْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dan kami hiasi langit untuk orang yang melihat. Ini surah apa ya? Surah Al-Hijr ayat 16 kan. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Sungguh kami jadikan di langit itu gugusan bintang dan kami hiasi langit itu untuk orang nak melihat. Tuan-tuan rahmati Allah. Tak tahu lah tuan-tuan rasa, tapi saya menung panjang lah daripada kisah ini dengan dua ayat ini. Satu ayat yang sangat-sangat biasa kita baca tapi tidak rasa luar biasanya maksud. Yang kedua ayat yang kita mungkin dah lalu tiap tahun khatam Quran tapi tak terfikir pun ada ayat ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala hiasi langit. Lalu kita kajian saya baca buat pencarian lagi dalam Quran. Allah ulang sebut pada empat tempat dalam Al-Quran bahawa Allah SWT hiasi langit untuk dilihat. Jadi pada hari ini kalau kita boleh tanya diri kita, saya lah ni, bila kali terakhir aku nak tengok langit sebab langit tu cantik. Dan hari ni katanya antara ubat lah kalau kita nak cerita pasal sekarang isu kesihatan mental sebab PKP apa semua ni, boleh jadi antara penyelesaian atau pengubat tak banyak pun sedikit ialah kita kembali pada Al-Quran. Dari sudut benda ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi dorongan, dah dorong kan bahawa Allah jadikan langit, Allah hiaskan langit untuk orang nak tengok. Satu benda yang berhias tu cantik, dan benda cantik itu menenangkan, menyeronokkan. Kita pergi ke mana-mana pun nak feast our eyes, untuk nak hiasi, nak bagi seronok mata memandang. Tapi adakah kita pernah menjadikan atau dengan niat, dengan sengaja, jom kita pakat tengok langit malam ni, nak tenang tengok. Allah SWT sebut. Allah sebutkan وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dalam ayat lain Allah sebut وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Dan kami hiasi langit dunia ini dengan masabih, dengan lampu-lampu. Allah tuan-tuan. Jadi kalau kembali pada soalan tadi, apa ayat yang ni? Ayat pasal langit tuan-tuan. Kena pula dengan situasi hari ni, PKP, orang tertekan. Mungkin cara kita nak kendorkan, nak rasa hilangkan stres, tekanan itu, kita tengok ke langit tuan-tuan. Sebab Allah hias langit untuk kita tengok tuan-tuan. Tengok malam ni, lepas ni tengok Allah cantik. Bawa anak, bawa isteri, jom. Tak boleh keluar jauh pun tengok, keluar rumah sekejap tengok langit, tengok bintang, tengok ni. Ini antara matlamat Allah SWT jadikan langit. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan jawapan yang sungguh kata apa, syahdu juga saya dengar juga. Kita wajib bersyukurlah dengan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, nikmat mata. Baik Ustaz, sebelum tu saya nak tanya jugalah sebagai soalan peribadi saya lah. Macam mana kita nak dapatkan buku Ustaz ni? Nak beli kat mana ke? Macam mana tu? Beli kat mana Kerana buku tutup lagi kan? Saya ingat dalam Shopee pun ada, saya pun ada juga. Mungkin saya bagi link lepas ni pada Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Shopee pun ada ni. Dah nampak lah. Boleh dapatkan. Buatlah sekarang semua ada lah. Tak perlu risau lah. Ada soalan. Kita teruskan kepada soalan dekat FB lah, boleh Ustaz? Boleh, saya tak nampak. Okey. Daripada Imam Luqman ni. Dia tanya, Ustaz, apa persamaan munafik dan infak? Kerana ia dari satu kata akar yang sama. Allahu Akbar. Saya tak boleh jawab. Cakap je. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab lah. Ustaz tak boleh jawab. Ustaz Nasrul boleh jawab.
Okey, tak boleh jawab tak apa, kita tangguhkan dulu soalan tu. Nanti kita jawab lain kali insya-Allah. Goreng boleh, nak goreng boleh. Tapi tak payahlah, kita amanah dengan ilmu, kita tak jawab. Minta maaf Baik, Ustaz. baik, baik. Ustaz Luqman, nama sama saya tadi kan? Ya. Okey, baik Ustaz, kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Okey, Ustaz dah nulis banyak buku kan, lebih kurang 16 tadi yang saya cakap kan. Selain daripada buku ini, siri eksplorasi surah, siri Quraniah, Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah, apa lagi buku-buku yang Ustaz sedang siapkan untuk masa yang akan datang? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Soalan tu bukan nak kata peribadi juga kan. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, angan-angannya 300 buah buku, dan 300 buah buku tu tajuknya semua dah ada. Tajuk lah barunya. Semua tajuk. Cuma yang mana satu terbit dulu apa semuanya, tak tahu lagi. Dan entah siap entah tidak pun bertentu lagi. Kalau kira congak-congak si kemampuan, paling mampulah saya nak terbitkan tulis buku ni 3-4 buku setahun saja. Jadi nak sampai ke 300 tajuk tu tuan-tuan rahmati Allah, saya kira kalau umur saya sampai umur 63, saya mungkin boleh keluarkan tak sampai 100. Makna kata saya kena mati, hidup balik baru siap 200. Mati, hidup balik baru siap 300, tuan-tuan rahmati Allah. Dan ini tuan-tuan rahmati Allah menyebabkan kita menung panjang juga apabila kita bandingkan dengan para ulama dulu. Imam Al-Tabari, Imam Ibn Kathir, dia orang kitab ni dah lah berpuluh-puluh. Kalau paling banyak ialah Imam Suyuti, ratusan kitab dia, dan satu-satu tu bukannya kecil macam buku saya ni, tebal-tebal. Memang tak logik dalam ukuran kita ni, memang tak logik. Macam mana dia bersiapkan? Saya kata tak logik tu sebab kita buat, kita sendiri buat, tak logik. Ala kulli hal lah kata apa, itulah. Yang penting kita hidup dengan semangat lah. Kata Allah, 300 buku. Baik, kembali pada soalan tadi, buku apa tengah buat. Ni betul-betul saya minta peluang ni untuk tuan-tuan doakan saya. Yang sedang saya di tengah pulun sekarang inilah ialah buku pertama yang sekali saya buat, novel. Novel tajuknya Madinah Takkan Rebah. Madinah Takkan Rebah. Dia ambil daripada inspirasi dia, tanya inspirasi dari mana. Tajuknya, kalau sebelum ni ada filem-filem orang putih barat Hollywood tu kan, White House Down, apa ini, London Has Fallen, dia orang semua negatif punya tajuk. Kita Madinah Takkan Rebah. Tu tajuk je saja tuan-tuan. Gempaknya lebih. Isinya Wallahualam, untuk tengah buat lagi tuan-tuan. Novel ini ialah novel sirah sahabah Nabi SAW. Saya duk ingat dalam usia saya yang dah makin singkat-singkat ini, dan duk kira dah tak tahu bila masa boleh tamat, dia nak buatnya banyak. Saya ingat saya nak tumpukan terus kepada satu segmen sahaja, dan Quran yang lebih kurang ni. Jadi yang saya nak tumpukan ialah pada penulisan sirah sahabat Nabi SAW. Dan ini buku pertamanya untuk khidmat ini. Saya buat dalam bentuk novel dengan tajuk tadi Madinah Takkan Rebah. Ceritanya berkenaan dengan sejarah sebaik sahaja Rasulullah SAW wafat. Kita cerita di awal tadi tentang Sayyidina Umar tak boleh terima Rasulullah meninggal, bagaimana Abu Bakar handle situasi itu. Dia start daripada situ. Sampailah kita panggil zaman Khulafaur Rasyidin ni lebih kurang 30 tahun sampai kepada Sayyidina Ali. Dan zaman para sahabat ni panjang lagi, Muawiyah dan sebagainya. Tempoh ni sangat menarik, sangat penting untuk kita umat dia tahu. Sebab di situ lebih menyerlahkan lagi kehebatan Nabi SAW. Saya selalu sebut tuan-tuan, kita duk kata Nabi ni murabbi, pendidik, guru terhebat. Seorang guru, kita nak nilai dia hebat tu dari mana? Sudah tentu daripada anak murid dia. Guru ni hebat sebab apa? Sebab lahir daripada dia anak murid beratus-ratus yang bagus-bagus semua. Itu hebat tuan-tuan. Ada guru yang bagus, memang dia hebat diri saja, tapi tidak melahirkan anak murid, tidak melahirkan tokoh yang hebat juga. Hebat setakat itulah. Tapi betul-betul orang hebat, dia boleh melahirkan insan yang hebat juga. Ini Rasulullah SAW. Dan saya ingat Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dia dah sebut,
Lebih kurang maksud dia kata seandainya Nabi Muhammad tidak dibekalkan dengan sebarang mukjizat, memadailah sahabah itu bukti kenabian Nabi SAW. Ini saya kata kata-kata Syekh Al-Fatah Burdah ni sangat-sangat tepat sebagai rumusan. Seandainya Nabi Allah tak bagi pun mukjizat lain untuk nak buktikan kenabian Nabi, orang kaji sahabat Nabi pun cukuplah. Orang akan akui Muhammad seorang Rasul. Sebab apa? Bagaimana bolehnya Nabi mendidik para sahabat, generasi sahabat, kemudian dalam masa kita kira 23 tahun itu, kemudian lepas pada itu Nabi wafat, mereka boleh tumbangkan dua empayar besar sekaligus dalam masa dekat-dekat, empayar Parsi dan Rom. Ini Masya Allah, tuan-tuan. Bukan orang kata tak berulang panjang zaman daripada itu. Ini menunjukkan kita berkat pendidikan Nabi SAW. Jadi kembali kepada buku tadi, tuan-tuan doakanlah. Saya tengah struggle, tengah buat lagi, tapi insyaAllah nak habis dah. Kononnya nak terbitkan sempena Maulid Rasul yang tak lama lagi ni. Tapi tempoh sekarang dia kira mission impossible lah. Orang kata, orang putih, orang kampung saya lah kata better late than never. Tak dapat siap on time pun, kita siap lewat sikit pun tak apa. Asalkan orang kata dapat siapkan. Jadi tuan-tuan doakan. Jadi buku tu Madinah takkan rebah setakat ni. Daripada kandungan dia baru mengumpulkan, memetakan perjalanan sahabat Nabi SAW untuk 6 bulan pertama lepas Nabi wafat. 6 bulan pertama itu sangat kritikal. Saya boleh sebut secara umum, kritikal dari sudut Nabi meninggal, tuan-tuan Allah. Konflik yang pertama timbul ialah siapa layak untuk ganti Nabi SAW. Ni kita bukan nak burukkan sahabat apa tidak, tapi ini realiti. Dan hampir berperang. Muhajirin dan Ansar dah pegang, dah keluar pedang dah, tuan-tuan. Ini ada riwayat yang ada. Sebab kritikal ketika itu, sahabat Ansar mengatakan, kamilah yang patut jadi ketua Madinah. Sebab lepas Rasulullah tak ada. Sebab kami orang asal kat sini. Rasulullah dah wafat dulu, kami bagi laluan kepada Nabi SAW. Dan sekarang Rasulullah tak ada. Itu hak kepimpinan tanah ni, Madinah atau nama dulu Yathrib, ialah hak kami. Oh, tuan-tuan. Hak tu betul, tuan-tuan. Dan Nabi akui pada hayat Nabi lagi, Nabi akui hak tu. Nabi sebut kepada sahabat nanti akan berlaku, orang kata, pengambilan hak. Nabi kata bersabarlah sehingga kamu bertemu aku di telaga, fi haud. Jadi mana tu. Dan Muhajirin kata tak, kami yang lebih patut. Dia pun ada hujah-hujah. Itu sangat-sangat konflik, tuan-tuan. Habis bab nak kata bergaduh konflik itu, konflik yang lain pula, konflik sebab tu dia jadi expose kisah ni. Cukup last kan dia kata ancaman yang berikutnya adalah Madinah diserang. Yang ni ramai kita tak tahu. Madinah diserang. Zaman Nabi juga Madinah pernah diserang, perang Ahzab. Dan begitu juga setelah Nabi wafat, tuan-tuan Allah, Madinah diserang lagi sekali. Bahkan percubaan untuk menyerang Madinah bukan sekali tu je. Banyak lagi. Dan bagaimana para sahabat Nabi menghalang, orang kata risiko itu. Ceritanya menarik, tuan-tuan. Tapi nak menulis saya tahu jadi ke tidak. Tuan-tuan doakan saya, mudah-mudahan Allah lorong, Allah bantu saya untuk siapkan juga novel ini. Madinah takkan rebah. Saya dah berapa kali rebah dah ni. Kembali kepada Ustaz. Amin ya rabbal alamin, amin. InsyaAllah kita doakan semoga hasrat Ustaz untuk meneruskan penulisan melalui novel Madinah takkan rebah ni. Menarik ni buku ni, dengar dia punya mukadimah pun dah macam menarik lah. Allah. Baik Ustaz, kita ambil soalan daripada, sebelum tu saya nak bacakan komen daripada siapa ni, Cik Hanizah Aziz ataupun Puan Hanizah ni. Dia merupakan ejen kepada buku Ustaz Lokman ni lah. So bolehlah dapat hubungi dia daripada koleksi. Okey, bagus. Dia ada bagi link dan nombor telefon dia kat situ. Siapa yang penonton-penonton, para penonton yang berhajat untuk dapatkan buku Ustaz Lokman ni, boleh berhubungi dengan Puan Hasnizah ni ataupun Cik Hasnizah ni. Terima kasih. Baik Ustaz. Kemudian kita baca soalan dekat komen ni juga.
Okay, daripada Encik Syakir Mikail. Okay, soalan dia Ustaz, apa cadangan Ustaz untuk guru tahfiz menulis buku tentang hafazan kanak-kanak? Ustaz ada idea tak untuk bab-bab yang menarik supaya anak-anak seronok baca Al-Quran? Sasaran pembaca 10 tahun hingga 17 tahun. Itu soalan dia Ustaz. Allah. Ni idea penulisan baik. Ya. Baik. Boleh. Kita kongsi idea lah. Kongsi idea belum tentu orang buat benda tajuk yang sama boleh tentu menghasilkan hasil yang sama. Jangan kedekut ilmu. Sebab sebelum saya ingat saya pernah berkongsi apa idea buku saya yang saya nak buat. Sampai orang terkejut. Ni idea menarik Ustaz nak bagi ke ni? Buatlah. Belum tentu yang tuan buat, saya buat benda tu sama. Yang saya kongsi sebelum ni ialah berkenaan dengan kamus Quran. Tak pernah ada tentang kamus Quran untuk kanak-kanak. Saya mungkin tak sempat nak buat itu. Dia ada. Lalu sahabat saya ni dia pun ambil. Kita perkenalkan perkataan-perkataan Al-Quran untuk kanak-kanak. Yang saya terlintas apabila tuan Ustaz Syakir tanya tu tentang Quran kanak. Banyaklah. Kalau saya boleh terlintas on the spot sekarang ni ialah kenapa tidak kita kumpulkan ayat-ayat pendek untuk anak-anak kita hafal. Sebagaimana juga hadis, ada hadis pendek untuk kita hafal. Kita buat yang tu. Sebab kalau nak kata cara idea buku hafazan yang biasa, banyaklah boleh saya boleh sebut hal yang ni bergambarnya apa semua itu. Tapi yang ni yang fresh dari ladang. On the spot terfikir. Kumpulkan ayat-ayat pendek untuk anak-anak kita hafal. Apa contoh dia? Inna ma'al usri yusra. Itu. Lepas ambil ayat lagi. Mungkin 100 tajuknya 100 ayat pendek untuk anak-anak kita hafal. Contoh panjang lah tajuknya. Tapi mesejnya begitu. Mana daripada buku itu, ibu apa anak dapat manfaat menghafal 100 ayat-ayat. Yang 100 ayat ni mudah dihafal, seronok. Dan juga boleh diamalkan dalam kehidupan. Mak ayah pun boleh ajar. Kalau kita boleh teringat lagi dan ni kisah Nabi dalam gua la tahzan innallaha ma'ana. Pendek je kan. Tapi untuk kita ulang sebut mak ayah mungkin ulang sebut ni ayat untuk kita hafal hari ni ulang sama-sama. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Pendek tuan-tuan, tapi rasanya menarik. Itu antara yang menjawab secara spontan lah cadangan pertanyaan Ustaz Syakir. InsyaAllah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ustaz. Okay, kita cuba baca lagi soalan seterusnya daripada saudara Mamza Amorpik ni. Assalamualaikum Ustaz dan moderator. Waalaikumsalam. Surah dalam Al-Quran disusun secara berperingkat selama berapa lama? Itu soalannya. Okay. Dia ada dua pilihan. Tanya saya boleh, tanya moderator boleh. Saya lah. Tanya moderator lambat sikit lah dia jawab. Tunggu rujuk kitab belakang tu. Surah dalam Al-Quran disusun secara berperingkat selama berapa lama? Kalau boleh saya jawab Ustaz? Boleh, saya Ustaz. Secara ringkas begini, penyusunan surah Al-Quran berlaku dari zaman Nabi sendiri. Adalah khilaf dia, iaitu Nabi SAW setiap tahun akan bertadarus dengan Jibril. Masuk Ramadan, Jibril akan datang bertadarus dengan Nabi SAW. Dari situ Nabi tahu susunan ayat, bahkan susunan surah, bahkan susunan ayat. Sebab Jibril akan baca daripada awal ikut susunan. Masa itu mungkin kita bayangkanlah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dan tak ketika ada waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga yang ketika di Madinah tu bukannya satu-satu surah tu lengkap sepenuhnya. Jadi mungkin tahun pertama ni surah Al-Baqarah baru ada 200 ayat saja dibaca. Ada lagi 80 lebih ayat, 82 ayat. Itu belum turun lagi. Tapi itulah Nabi Muhammad dah biasa. Dah ditadaruskan dengan Jibril untuk susun. Masuk tahun kedua pula Jibril datang lagi, susun lagi. Susun. Orang kata buat kesimpulan daripada ayat-ayat turun sepanjang tahun tu. Ni tempat dia. Itu satu. Dan dalam masa yang sama, Nabi Muhammad juga apabila turun ayat satu-satu wahyu itu, Nabi Muhammad
perintahkan kepada katibul wahyi dia, pencatat wahyu, okey, ayat yang terima ni tulis dalam surah sekian, tempat sekian. Jadi proses penyusunan dia kata secara berperingkat, kata tanya berapa lama, ialah setelah Nabi SAW kata sebelum Nabi wafat, itu pada Ramadan yang terakhir itu sudah orang boleh kata lengkap lah. Lengkap, tak lengkap lagi, boleh kata lengkap hujung, sebab ketika itu Jibril datang untuk Ramadan bertadarus dengan Nabi SAW, dan Jibril dua kali ulang tadarus, 2 kali khatam. Dan ini Nabi SAW cerita kepada anak dia, Sayyidatina Fatimah, masa dia sakit, dia kata tahun Ramadan lepas Jibril datang tadarus dengan aku, dan Jibril khatam 2 kali. Dan ini ayah nampak macam ajal, sebagai tanda ajal ayah dah tak lama lagi. Menangislah Sayyidatina Fatimah dengar itu. Jadi itu Nabi pun dah tahu. Dan terakhir, kata ayat-ayat terakhir tuan-tuan rahmati Allah ialah pada haji wada' Nabi yang tak lama tu. Kemudian beberapa 3 bulan lepas tu Nabi wafat. Jadi kembali kepada soalan, secara peringkat selama berapa lama? Selama Nabi SAW hayat Nabi selama 23 tahun. Kalau tanya soalan penulisan Al-Quran tu, lepas tu pula itu lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga terjawab dengan soalan yang diberikan. Baik Ustaz, kita teruskan program kita. Okey, sebelum tu Ustaz, saya nak tanya lah, ada tak Ustaz ada cadang-cadang nak buat kalau lepas PKP ni lah, nak buat road tour untuk buku Ustaz ke macam mana? Ada ke cadangan situ? Apa plan? Kalau sebelum pada PKP ni, saya bergerak, bukan saya yang rancang, tapi orang atas jemputan orang yang ni. Sebab fokus saya menulis, tuan-tuan Allah. Dan itu tanggungjawab yang saya ambil, saya kena tumpukan ke situ lah. Dan ni dari segi sudut berbincang saya sembang lah. Ada orang beritahu kata rugilah kau dengan kawan saya lah. Kalau aku jadi kau, aku siap 1 buku setahun, 2 tahun aku road tour, kata. Saya tidak begitu. Saya siap 1 buku, saya buat buku yang lain. Lain kali buku-buku saya ni duk berhutang, duk kilang puluh-puluh ribu, tak siap, tak bayar. Tapi Allah mudah-mudahan saya fikir sekarang boleh orang kata boleh tahan lagi. Satu masa nanti boleh ni lah. Sebab apabila kita sibuk kita lah tumpu kepada road tour apa semua, kita akan terlepas masa untuk menulis pula kan. Itulah cerita dia, dilema dia. Cuma ke depan nanti saya habis buku, tuan-tuan doakan buku Madinah Takkan Rebah. Memang lepas pada tu saya akan berehat agak lama daripada menerbitkan buku. Sebab sebab stok buku banyak sangat lah. Terpaksa nak kena ni. Jadi tuan-tuan bantu kalau ada cadangan road tour apa semua, saya akan kata penuhi insya-Allah. Begitu. Sebab kadang-kadang peminat buku ni tahu je lah Ustaz, bila dia nak beli sesuatu buku tu, dia nak interview penulis dia lah, dia nak minta autograf penulis dia lah kan. Macam tu lah lebih kurang lah. Cabaran. Baik Ustaz, kita teruskan dengan soalan kita. InsyaAllah ni soalan yang terakhir lah. Okey, soalan terakhir ni apa pesanan Ustaz kepada penonton dan para pembaca buku ni, untuk Ustaz berilah sedikit pesanan ataupun nasihat lah pada para pembaca, penonton buku Quran yang belum kita baca ini. Baik. Terima kasih Ustaz Nasrul. Secara ringkas ada 2 pesanan, dan ini pesanan untuk diri saya sendirilah. Pertama, setiap orang kita, saya cadangkan tidak semestinya untuk nak terbit. Kita menulis ni bukan untuk nak terbit semestinya. Menulis ialah sebagai cara untuk kita menuntut mengumpul ilmu. Jadi cadangan saya, kenapa tidak setiap orang ada jurnal buku, ada jurnal Al-Quran masing-masing. Contoh sebagai yang Al-Quran yang belum kita baca ni, ialah jurnal saya. Sepanjang pencarian kita baca pun, saya kumpulkan kisah-kisah yang menyentakkan diri saya. Tuan-tuan pun boleh letaklah nama lain, tak kisah. Tapi konsep dia, kita merakamkan cetusan, ilham, tadabbur atau tafsir Al-Quran yang menarik minat kita. Kumpul ni
boleh tahu, mana tahu mungkin 10 tahun akan datang boleh jadikan satu buku. Dan kita jangan niat semestinya untuk nak terbit. Kalau kata itulah, kalau terbit mudah-mudahan lagi besar manfaat dia. Paling tidak tuan-tuan rahmat Allah untuk anak cucu kita baca. Sebab tradisi mengumpul menulis buku ini adalah tradisi para ulama dahulu. Yang mereka zaman kita sekarang ni, dia terkena pada saya juga, kita motivasi menulis untuk nak dapat duit, motivasi menulis untuk nak diterbitkan tu dijual. Ulama dulu tidak begitu tuan-tuan rahmat Allah. Contoh Imam Al-Bukhari. Dia siapkan Sahih Al-Bukhari tu dalam masa 16 tahun. Bukan dia target nak siap 16 tahun tak, tapi hasil dia dalam 16 tahun tu. Pengalaman yang dikumpul siap. Begitu juga kitab syarah pada Bukhari, Fathul Bari, Imam Ibn Hajar dalam beberapa tahun juga disiapkan, ditulis syarah tu. Dan dia sebut sendiri. Dia kata, aku baca buku sekian-sekian, aku dapat ni, aku masukkan dalam buku aku. Begitu tuan-tuan. Dia mana kata buku atau catatan itu untuk lebih kepada rakaman perjalanan ilmu masing-masing. Jadi perkara pertama saya ingat, kita sebagai pencinta Al-Quran, ada jurnal atau travelog Al-Quran masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat saya untuk diri saya terutamanya, iaitu kita ambil sedikit bahagian usia kita untuk khidmat Al-Quran. Saya, kalau tanya saya, cara saya khidmat Al-Quran ialah melalui buku ini, dan buku saya tengah buat ialah buku Qur'aniyah, buku teka-teki Al-Quran. Sebab bukan tumpuan saya dan bukan, saya tak tumpukan tentang Al-Quran. Dan saya bukan nak ke situ. Cuma saya rasa sayang kalau tidak saya khidmat untuk Al-Quran. Sebab Al-Quran sesuatu yang kekal. Jadi kalaulah kita tempelkan diri kita kepada sesuatu yang berkat, sesuatu yang kekal ini, mudah-mudahan orang kata pahala manfaat dia panjang selama Al-Quran itu kekal. Pahalanya mana kita berurusan kepada kita. Jadi kita kena khidmat Al-Quran. Dari segi buat bukunya, saya buat buku teki Al-Quran. Tuan-tuan rahmati Allah, tak buat buku tapi khidmat Al-Quran dari sudut mengajar anak-anak untuk kenal Al-Quran. Ini benda bukan, orang kata benda bukan remeh tuan-tuan rahmati Allah. Anak atau siapa yang kenal, yang boleh baca Al-Quran disebabkan berkat kita yang ajar, kenal huruf, kenal apa, baru dia baca Quran, Allah berterusan pahala tu pada kita. Malas sekali saya kata, kita hendaklah berkhidmat untuk Al-Quran dalam, orang kata, ruangan kemampuan kita yang tersendiri. Jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan, ingat dua pesanan itu sahaja saya lah. Ada jurnal travel Al-Quran masing-masing. Buat projek khidmat Al-Quran yang masing-masing. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih di atas nasihat yang diberikan oleh Ustaz Rahman. Saya pun terasa macam terasa nak tulis juga ni. Alhamdulillah. Tapi belum ada pengalaman lagi menulis ni Ustaz. Kena banyak mengaji lagi. Kena banyak mengaji dengan ulama-ulama. Dengan apa ni? Dengan terutama sekali kena mengaji dengan Ustaz ni lah. Cara-cara nak tulis. Ustaz, kalau ada bercadang lah Ustaz. Ustaz kalau tak ni Ustaz tulis biografi ulama yang Ustaz jumpa tu pun dah khidmat besar. Sebagaimana zaman kita, kalau ulama dulu, mereka ada kitab tabaqat biografi ulama. Tapi kita orang Malaysia ni, kita kalau kira baru lagi, merdeka kita tak ada lagi, tak berkesinambungan ulama. Allah sayang. Itu projek saya, tak tahu memang tak tahu bila siap lah juga. Saya serah kepada Ustaz lah. InsyaAllah. Okey Ustaz, ada soalan ni Ustaz dekat komen ni. Boleh. Daripada Cik Syakir Mikail ni juga, Ustaz bagi tip untuk motivasi rajin baca buku. Tu dia. Tip motivasi rajin baca buku. Ya, dia perlu dilatih. Kalau tanya saya, membaca untuk menulis. Ayat itu. Membaca untuk menulis. Maksud macam mana tuan-tuan? Kita baca, sebab buku ni banyak. Buku ni banyak. Kita nak baca, orang kata ni tak habis lah. Tapi kalau kita ada projek buku yang kita nak tulis, dia kita akan tertumpu. Contoh, kalau saya buat pasal Madinah takkan rebah, saya nak fokus pada sirah sahabat. Jadi kita jadi motivasi automatik untuk kita baca banyak buku tentang para sahabat. Jadi terpilih. Mungkin Tuan Syakir tentang aku nak ada buku tentang tips mengajar Al-Quran untuk anak-anak hafaz atau anak-anak. Jadi jadikan itu sebagai dorongan membaca. Kita baca banyak buku pasal Al-Quran.
Sebab masa sangat terlalu singkat untuk kita berkira-kira nak kejar semua. Kita cari niche, kita cari tumpuan yang kita tumpu. Cukup lah tuan-tuan rahmat Allah. Ya? Kalau si orang tu main peranan masing-masing, Allah, banyak lah tuan-tuan. Daripada kita duk banyak menulis di Facebook, komen itu ini orang yang tak ada apa. Masing-masing main peranan keluar satu buku dalam bidang dan minat kita sendiri. Wallahu alam. Alhamdulillah. Itulah dia Ustaz. Kadang ni kita ni banyak baca WhatsApp daripada banyak baca buku. Mungkin ni ada pesanan daripada siapa ni? Mamza pesanan Travelog Quran masing-masing. Itu dia. Ini pesanan, alhamdulillah. Terima kasih Cik Mamza. Baik Ustaz, kebanyakan yang saya tahulah kebanyakan ulama-ulama dahulu ni, contoh macam ulama tasawuf ni, diorang menulis kitab-kitab mereka daripada pengalaman mereka sendirilah. Perjalanan mereka melalui macam ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi ni, dia menulis buku melalui pengalaman mereka. Macam Ustaz ada tak nak kongsi dalam buku Ustaz tu, buku yang akan datang lah, wallahu alam kan, untuk pengalaman Ustaz daripada pembelajaran Ustaz daripada daripada peringkat rendah hingga tinggi, hingga ke inilah, ke puncak, ke Menara Gading, ada Ustaz? Baik, kalau tanya ada tu ada, memang ada lah. Tu lebih kepada kepuasan kita. Tapi apabila fikir balik, aku siapa yang nak orang tahu sangat pasal aku? Itu jadi ni. Lebih saya ingat tadi kita masih singkat. Kalau saya 300 tajuk memang termasuklah buku yang Ustaz cadang atau sebutkan tu. Tapi dia tidak menjadi prioriti keutamaan saya. Duk mungkin senaraikan 200, 300 duduk belakang lagi lah. Jadi dengan masa yang singkat yang saya ada ni, saya nak khidmat dengan ilmu yang boleh saya khidmat lah. Kita ada ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tasawuf dan ilmu sirah. Dan ilmu sirah itu pula cabangnya luas. Sirah sahabat, sirah Nabi sendiri, kemudian ada sirah sahabat, kemudian ada sejarah umat Islam. Juga segmen cukup luas. Jadi saya tumpu terus pada sirah sahabat Nabi SAW. Di samping projek Quran dan lain-lain itu. Jadi kembali pada soalan tadi, kalau tanya tu memang nak lah kita tulis pasal ni, berkongsi lah tentang diri kita. Tapi fikir balik, sebab apa tuan-tuan? Saya ingat macam ni, kalau sekadar tulis untuk nak terbit buku untuk dijual untuk orang baca dalam masa dia terbit tu, boleh buat. Tapi kalau kita fikir aku nak buku aku ni terus dibaca dan dibaca sehingga aku tiada. Jadi di situ kita akan fikir balik buku apa yang lebih patut, lebih mustahak untuk kita siapkan. Wallahu alam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ustaz. Kita pun dah sampai ke ke penghujung program kita malam ni Ustaz. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Ustaz Luqman kerana sudi berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi nasihat, berkongsi idea kepada para penonton dan kepada saya sebagai moderator jugalah. Sangat bermanfaat malam ini kita berdiskusi malam ni kan, berdiskusi santai je lah kan. Okey, ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Luqman dan tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang di belakang tabir yang sama-sama menjayakan program malam ini, antaranya Bilal Mustaqim sebagai technician IT dan juga saudara Azrul. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah kita dapat bersiaran malam ini dengan baik sekali Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, ada umur yang panjang, ada masa, ada rezeki, kita akan bertemu lagi di mungkin di platform yang lain, sama ada secara live. Tunggu Ustaz datang ke masjid kami ni ke, insyaAllah selepas PKP ni kan. Boleh Ustaz? InsyaAllah, Lan. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah Ustaz. Kita akhiri program kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Azrul, Mustaqim, Azrul, semua Ustaz Imam Andi.
Assalamualaikum.